Salam sejahtera kepada semua yang mendengar. Hari ini saya akan membentangkan tentang e-folio yang bertajuk Amalan Semangat Kejiranan Penting dalam Mengurangkan Kadar Jenayah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Jason Aldrich Tinkoff dari kelas DKE 5E. Nomor metrik saya ialah 07 DKE 18F 2057. Kita masuk kepada bagian pengenalan. Semangat hidup berjiran yang kita warisi sejak turun-temurun kini jelas semakin terpinggir. Keadaan tersebut tidak wajar dibiarkan karena hidup berjiran banyak manfaatnya. Contohnya, masalah jenayah dapat dikurangkan. Seterusnya, terdapat 3 objektif yang berkaitan dengan tajuk pembentangan ini. Yang pertama, bagi mengenal pasti isu-isu semasa berkenaan konsep kejiranan yang sebenar. Yang kedua, bagi mengetahui isu dan punca masalah jenayah dalam kejiranan setempat. Yang ketiga, bagi mengetahui langkah-langkah mengatasi masalah jenayah dalam kejiranan setempat. Seterusnya, konsep kejiranan. Konsep kejiranan yang baik dapat mewujudkan rasa kasih sayang, bantu-membantu sehingga timbul suatu kekuatan di kalangan penduduk untuk tolong-menolong, saling mengingati, dan tegur-menegur. Seperti apa yang kita boleh nampak di poster ini, inilah cara-cara untuk menjadi jiran yang baik. Seperti yang kita tahu, jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita, yaitu di sebelah, di hadapan, dan juga di belakang rumah kita. Jika kita tinggal di dalam satu taman atau di sebuah kampung yang sama, mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Jiran sangat penting karena mereka lah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Pepatah Melayu pernah mengatakan bahwa jiran sepakat membawa berkat. Seterusnya, isi konsep kejiranan. Semangat kejiranan perlu diterapkan dalam diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Bermula daripada semangat kejiranan inilah terjalinnya perpaduan yang teguh. Perpaduan yang teguh dapat menjadi dasar pembangunan negara ke arah yang lebih baik serta mencapai status negara maju. Seperti yang saya kata tadi, pepatah jiran sepakat membawa berkat ini menunjukkan bahwa kesepakatan dalam masyarakat dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Masyarakat yang mengamalkan sifat-sifat berikut seperti tolong-menolong, saling bertegur sapa, dan menjaga keselamatan masyarakat dapat mewujudkan satu suasana yang tenang dan aman. Semangat kejiranan yang teguh dapat menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih cekap dalam melaksanakan sesebuah program. Contohnya, sesuatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar dengan bantuan ramai pihak. Bekerja sama juga dapat meningkatkan ramai kenalan dalam sesebuah masyarakat. Seperti gambar di bawah ini, mereka sedang bekerja sama untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan cepat. Masyarakat juga boleh memupuk semangat perpaduan. Perpaduan juga sama pentingnya seperti semangat kejiranan. Di dalam Malaysia, terdapat berbagai kaum dan agama, seperti Melayu. Gambar di bawah ini menunjukkan pakaian tradisional Melayu. Seterusnya, Cina. Gambar ini menunjukkan pakaian tradisional Cina yang dipakai semasa menyambut Tahun Baru Cina. Seterusnya, India. Gambar di bawah ini menunjukkan pakaian tradisional India. Oleh itu, setiap kaum perlu mengetahui adat dan tradisi kaum lain untuk mengelakkan daripada menimbulkan isu sensitif. Semangat kejiranan yang baik dapat mengelakkan situasi ini daripada berlaku karena hubungan yang erat antara kaum. Masyarakat juga perlu mempunyai semangat kejiranan yang tinggi supaya dapat mewujudkan perpaduan yang teguh.
Kepentingan semangat kejiranan membawa kebaikan kepada diri masyarakat dan negara. Masyarakat yang maju dalam semua aspek seperti rohani, intelektual, dan adab dapat menjadikan sebuah negara yang maju untuk generasi yang akan datang. Seterusnya kita akan masuk ke punca-punca semangat kejiranan semakin longgar dalam masyarakat. Ini adalah punca-punca semangat kejiranan semakin longgar yang telah saya perolehi. Yang pertama, sesetengah anggota masyarakat kini lebih bersifat materialistik, yaitu mengutamakan kebendaan dan kerjaya. Ada juga yang bersifat individualistik, yaitu mengutamakan hal masing-masing tanpa mempunyai masa untuk mengenali jiran. Seterusnya, ada juga ibu bapa yang tidak menggalakkan anak-anak mereka bergaul dengan jiran yang berlainan kaum. Dan yang terakhir, kepentingan amalan kejiranan tidak diterapkan kepada anak-anak mereka yang menyebabkan mereka tidak peduli. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk mengukuhkan semangat kejiranan. Yang pertama, ibu bapa perlu menerapkan amalan kejiranan kepada anak-anak mereka sejak kecil. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak bergaul dengan jiran yang berlainan kaum atau bangsa. Yang ketiga, masyarakat perlu mengambil tahu hal yang berlaku di kawasan kejiranan mereka. Dan yang keempat, aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong membersihkan kawasan persekitaran perlu diadakan sekali-sekala. Seterusnya, faktor-faktor semangat kejiranan semakin pupus. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Seseorang individu yang mempunyai pendidikan yang sempurna dan tinggi ataupun mempunyai pangkat yang tinggi dalam pekerjaan berkemungkinan besar akan mengubah perspektif mereka terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah faktor teknologi dan media massa. Perkembangan teknologi yang canggih membuat kita semakin kurang berinteraksi secara langsung dengan ahli-ahli masyarakat yang lain. Kesan tidak mengamalkan semangat kejiranan. Terdapat 3 kesan yang saya perolehi, yaitu yang pertama, melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri atau dengan kata lain, individualism. Yang kedua, masalah kecurian akan terus berlaku. Dan yang terakhir, akan menyebabkan masa depan negara menjadi kabur. Dan isi konsep yang terakhir ialah langkah-langkah menghidupkan semula semangat kejiranan. Yang pertama, membabitkan semua pihak tanpa mengira kaum, di mana ia secara langsung mampu melahirkan kerjasama yang ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang terakhir, media massa dapat menjadi penghubung dan penyatuan sistem yang wujud di dalam sebuah negara. Kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu dalam usaha untuk memupuk semangat kejiranan di antara rakyat demi mencapai perpaduan kaum. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menghargai keharmonian dan keamanan yang dinikmati oleh semua rakyat dan perlu berusaha dan menyumbang tenaga untuk mengukuhkan perpaduan di antara rakyat berbilang kaum di negara kita. Ini adalah lampiran-lampiran yang terdapat dalam e-folio ini. Gambar ini menunjukkan gotong royong bersama-sama dapat memupuk sikap kerjasama antara satu sama lain, saling tolong-menolong membersihkan sekitar kawasan perumahan. Dan gambar yang terakhir menunjukkan perpaduan antara kaum adalah penting dalam masyarakat, supaya kita dapat hidup dalam suasana yang makmur. Itu saja daripada pembentangan e-folio saya. Terima kasih karena mendengar.